Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini hari Selasa bersamaan 6 Julai 2021, 26 Zulkaidah 1442 Hijrah. Pengajian pukul 3 petang, iaitu kita belajar dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kita membincangkan asal kalimah rakyat, ikhtiar dan tawadhu'. Kita tengok dulu pada kalimah rakyat. Rakyat ni macam mana? Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Hazizah, Ibu Zaitun, Masya Allah, tabarakallah. Okey, alhamdulillah. Dalam bahasa Arab ibu ayah, kita ada fi'il madhi ra'a yar'a. Ra'a mudhari'nya yar'a. Okey. Ra'a mudhari'nya yar'a. Yar'a. Apa maksud ra'a yar'a? Okey. Ra'a yar'a ni maknanya gembala. Ra'a yar'a maknanya gembala. Ra'a fi'il madhi, yar'a fi'il mudhari'. Daripada ra'a yar'a ini datang perkataan rakyat. Okey. Nabi bagi tahu ibu ayah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah ra'in. Ra'in ni penggembala. Ra'a ni maksudnya gembala. Ibu ayah, bila satu orang dia gembala maksudnya dia gembala kambing ke, gembala lembu ke, ibu ayah, dia menjaga tak? Dia kena jaga ke ataupun dia lepas macam tu saja? Dia lepas tanpa jagaan, bebas sebebas-bebasnya tanpa perlu dipantau. Ibu ayah, bila kata satu orang penggembala, boleh tak dia gembala kambing tapi dia pergi jauh-jauh tempat lain, kambing dia tempat lain? Tak boleh kan? Dia kena jaga. Boleh tak dia jaga 100 ekor kambing, seekor kambing tiba-tiba lari daripada tempat gembalaan? Apa dia kena buat untuk seekor kambing? Apa dia kena buat untuk seekor kambing? Tak apalah, seekor je pun. Dia kena cari sampai dapat. Itu yang berlaku kepada P. Ramli. Yang dia cari seekor kambing tu, tiba-tiba jumpa dengan Ahmad Albab. Ini harta Ahmad Albab yang punya, kan? Atau apa ni,
Kan kambing tu lari masuk dalam gua tu kan, contoh je lah. Kenapa dia cari sampai situ? Kerana seekor kambing pun tetap dia kena jaga. Itu nak bagi tahu mana gembala tu. Jadi buaya, fi'il madinya ra'a, mudhari'nya yar'a. Okey. Jadi mana datang perkataan rakyat? Rakyat asalnya macam ni. Ra'iyah. Rakyat tu ra'iyah. Bahasa Arab ra'iyah. Ra'iyah ni atas wazan fa'il, fa'ilah. Okay. Contoh kita kata Habib, Habib atas wazan fa'il, Habib. Maksudnya yang disayangi. Ibu ayah biasa kalau kita sebut yang di ni isim maf'ul kan? Isim maf'ul. Jadi Habib yang dikasihi. Jadi ra'iyah ada tamar putih, ra'iyah maksudnya yang dijaga. Yang dijaga, yang perlu dipantau. Jadi apa dia masuk ra'iyah sebenarnya ibu ayah? Dalam bahasa Arab, ra'iyah datang daripada ra'a yar'a. Sekarang ni saya cari pula perkataan ra'iyah terus. Di dalam kamus ya, sekejap ya. Kalimah ra'iyah ni apa dalam kamus bagi tahu? Al-ma'ani al-jami'. Ammatun nas alladhina 'alaihim walin yar'a masalihahum wa umurahum. Apa di mana ra'iyah? Ra'iyah maksudnya satu kelompok manusia yang ramai, yang ada satu orang penguasa yang kena jaga dia. Kena jaga segala maslahah dia. Kena jaga segala urusan-urusan mereka. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah penggembala, adalah pemimpin. Dan setiap kamu akan ditanya apa yang dipimpin, apa yang digembalakan, apa yang dipimpin. Maka ra'iyah ibu ayah, apa maksud ra'iyah? Yang kena pimpin, yang kena jaga, yang kena dijaga segala maslahah-maslahahnya. Jadi ibu ayah, saya bukan cakap politik ya ibu ayah ya. Saya bukan cakap politik. Tapi sekarang ibu ayah faham tak kenapa kita dipanggil rakyat? Dah faham tak sekarang ibu ayah? Rakyat ni bahasa Arab tau. Ibu ayah, rakyat ni bahasa Arab. Kenapa kita dipanggil rakyat? Kerana kita ni ada hak untuk dijaga oleh pemimpin. Kalau kamu tahu kamu tak reti nak jaga rakyat, jangan jadi pemimpin. Jangan masuk politik. Kalau masuk politik untuk kaya saja akan ditanya akhirat nanti. Kita bukan cakap politik ibu ayah ni, tapi nak bagi tahu dia orang sedar sebenarnya pemimpin-pemimpin atas ni dia orang kena sedar. Mereka ada tanggungjawab ditanya mengenai kita ni rakyat. Kena faham. Rakyat maksudnya yang kena jaga, yang kena kawal, yang kena seluruh masalah-masalah rakyat kena jaga. Jangan jaga masalah rakyat ketika nak pilihan raya saja ke main. Jadi sekarang ni ibu ayah, kalau rakyat bersuara dalam situasi sekarang, rakyat bersuara boleh tak sebenarnya? Kita bersuara, kita bising. Kadang-kadang kita tertekan sekarang ni lah. Ramai orang tertekan. Tak apa ke rakyat bersuara sekarang ni ibu ayah? Sangat-sangat layak, sangat-sangat boleh kita bersuara kerana kita ni rakyat, ra'iyah yang dijaga, yang dipelihara hak dia. Itu saya, bila saya memperjuangkan, saya juga memperjuangkan di nama-nama sosial. Kerana saya faham mana rakyat ni apa. Para pemimpin kalau tak faham rakyat tu apa, jangan jadi pemimpin. Saya bising sikit sekarang ni. Ibu nampak sekarang kan? Bendera putih ke apa ke, tak apalah, dah tak dapat nak jaga kita, biar kita jaga kita sama-sama kita ni. Kita jaga sama-sama kita. Kibar bendera putih itu tujuannya apa? Kerana kita ni nak harapkan dia orang jaga kita, dah susah lah. Kita jaga sama-sama kita, kerana kita ni ra'iyah. Okey, boleh ibu sekarang nampak kan? Bukan saja saya terangkan rakyat ni hari ni. Ra'iyah. Okey, jelas ibu ayah. Pasal itu kita dah panggil sebagai rakyat. Okey. Siapa baru tahu rakyat ni bahasa Arab? Siapa baru tahu rakyat bahasa Arab? Ataupun siapa ulang kaji? Ramai baru tahu ya. Baru Ustaz Fatimah pun baru tahu ya. Masya-Allah, okay. Ustaz Rimah ulang kaji. Oh, ramai baru tahu. Akhir Aras ulang kaji, bagus ya. Jadi boleh tengok. Rakyat ni bahasa Arab. Ya Allah, pasal tu kena faham. Kena faham kenapa kita jadi rakyat. Mereka kena faham kenapa mereka itu menjadi pemimpin kepada rakyat. Kalau tak, dia buat kita ni macam-macam. Ingat rakyat ni tak ada hak. Kita ada hak bersuara, jangan takut ibu ayah.
InsyaAllah Ibu Ayah ya. Jadi untuk perkataan rakyat dah faham dah? Ada soalan tak untuk perkataan rakyat sebelum kita masuk perkataan ikhtiar? Tak ada ya? Kuanti insyaAllah Ibu ya. Riayati. Riayat Ustaz apa ni? Riayati. Okey, riayah bagus Ibu. Riayah tu masdar dia, riayah. Riayah tu maksudnya masdar dia. Betul. Rakyat bukan masdar. Rakyat bukan masdar. Rakyat adalah isim maf'ul. Dia adalah bukan isim maf'ul, dia ada atas wazan fa'il. Isim maf'ul atas wazan fa'il. Fa'il dan dia ada tamar butah ni, ada tujuan sendirilah ra'iyah ni ya. Bukan masdar. Dia kalau masdar riayah. Ali betul lah. Ali macam alim. Itu sifat musyabahah kan. Jadi ra'iyah ni dia atas wazan fa'il tapi dengan makna maf'ul. Okey, boleh semua ya insya-Allah ya. Maksudnya yang dijaga, yang dipelihara macam tu. Boleh ya insya-Allah. Okey. Riayah tadi Ibu Asimah dia masdar, riayatan. Okey. Lagi ada soalan lagi tak untuk rakyat? Sebelum kita masuk seterusnya. Tak ada ya? Okey, tak ada. Bentuk ni bentuk isim fa'il sama dengan bentuk isim fa'il. Bentuk isim fa'il dia bentuk isim fa'il tapi makna maf'ul. Dia bentuk isim fa'il tapi makna maf'ul. Dan dia juga kita boleh kata sifat musyabahah pun boleh. Sifat musyabahah pun boleh. InsyaAllah. Pasal ada isim fa'il yang dia datang atas wazan fa'il. Dia nampak terutama pada fa'ula yaf'ulu. Contoh karim, contoh ada karuma yakrumu, karim gitulah. Allahu a'lam bissawab ya, Ustaz ya. Okey, jadi boleh jelas ya, kita masuk pada perkataan ikhtiar. Okey, ikhtiar. Ikhtiar ni daripada fi'il madhinya ikhtara, mudhari'nya yakhtaru, masdarnya ikhtiyaron. Okey. Boyah ya. Ikhtara, yakhtaru, ikhtiyaran, ikhtiar. Jadi ikhtiar ni apa Ibu ya? Dia adalah masdar. Ikhtiar adalah masdar. Apa dia makna ikhtiar pada asalnya? Ikhtiar, ikhtara, yakhtaru maksudnya pilih, memilih. Ikhtara, yakhtaru maksudnya memilih. Ikhtiar ni maksudnya pilihan. Apa kena mengena dengan ikhtiar yang kita masukkan sekarang ni? Ikhtiar yang kita biasa guna dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu, ikhtiar dengan makna apa Ibu Ayah? Ikhtiar dalam bahasa Melayu biasanya kita faham maksud apa? Usaha, betul. Dalam bahasa Melayu kita biasa gunakan ikhtiar dengan makna usaha. Apa kena mengena usaha dengan pilihan tadi tu? Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, usaha dan fikir betul Ibu Zaitun ya. Antara makna ikhtiar, usaha dan juga fikir. Jadi Ibu Ayah, dalam usaha ada banyak tak jalan untuk kita usaha Ibu Ayah? Dalam berusaha banyak tak jalan yang kita boleh buat untuk berusaha? Banyak jalan kan? Ada banyak jalan. Maka kita pilih mana yang terbaik, itulah usaha kita. Kita pilih antara banyak-banyak jalan, kita pilih yang terbaik. Itulah usaha kita. Maksudnya usaha ni selepas kita fikir macam-macam cara, kita pilih yang terbaik. Itulah ikhtiar kita. Faham tak sekarang ni? Kita fikirkan dulu apa jalan aku nak buat ni. Apa cara aku nak buat untuk selesaikan masalah ni. Apa cara aku nak buat. Okey, dah ada banyak pilihan, dah ada banyak cara jalan, kita pun pilih yang terbaik. Itulah kita panggil ikhtiar. Faham tak Ibu Ayah? Bukan ikhtiar ni main hentam aja. Ini apa buat apa? Ini ikhtiar saya tapi tak ada usaha. Itu bukan ikhtiar. Ibu Zaitun ikhtiar atau wazan iftial. Betul Ibu Zaitun. Atau wazan iftial.
Ifti'al, bagus Ibu Zaitun ya. Ifti'al, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Ikhtiar ni asalnya Ibu ya, asalnya ikhtiar ifta'ala, ikhtayara asalnya, ikhtayara, yahtayiru, ikhtayara, ifta'ala, yafta'ilu, yahtayiru. Tapi ditukar kepada alif, ni huruf illah ni kan. Ifti'alan, masa masdar dikekal, ifti'alan, ikhtiyaran. Bagus Ibu Zaitun, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, faham tak sekarang ni konsep ikhtiar? Faham tak sekarang ni? Ikhtiar setelah ada banyak jalan, lalu kita pilih yang terbaik. Nampak tak sekarang ibu ayah? Faham kan? Jadi tak boleh kata kita berikhtiar sebelum kita dah keluarkan semua jalan yang ada. Dah keluar semua jalan, dah tak ada jalan dah kita nak keluarkan, baru pilih yang terbaik. Itu dipanggil ikhtiar. Bukan ikhtiar ni otak pun tak guna, akal pun tak guna, kata kita berikhtiar. Itu bukan berikhtiar, itu pura-pura ikhtiar. Berbeza orang yang ikhtiar betul-betul dan dia faham konsep ikhtiar dengan orang yang dia tak usaha tapi dikata dia ikhtiar. Jadi boya yang dirahmati Allah Ta'ala, tinggi tak mana ikhtiar dalam bahasa Arab ni? Tak tanya boya. Kalau kita faham ni, kita faham tak konsep ikhtiar, tinggi tak mana ikhtiar tu sebenarnya? Maknanya tinggi. Maknanya sangat bernilai. Tak boleh buat main-main buat ikhtiar. Ikhtiar ni hanya berlaku selepas kita keluarkan semua jalan yang ada, lalu kita pilih. Kan? Biasa tak dengar dalam selawat? Muhammadanil Mukhtar. Biasa dengar tak? Allahumma salli wa sallim ala. Mesti kan? Muhammadanil Mukhtar. Okey, apa maksud Muhammad Al-Mukhtar? Al-Mukhtar, kenapa Nabi Muhammad? Muhammad Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. What is the meaning of Al-Mukhtar? Al-Mukhtar maksudnya yang terpilih. Betul Ibu. Betul apa ni? Pak Cik Wahab, Ustazah Nurul Iman. Yang terpilih boleh, yang dipilih boleh. Jadi Muhammad Al-Mukhtar. Al-Mukhtar maksudnya yang terpilih. Bisa dengar kan? Al-Mukhtar ni nama Nabi. Jadi Al-Mukhtar maksudnya yang terpilih. Bagus tak nama Mukhtar? Bagus. Mukhtar ni yang terpilih. Mukhtar. Okey. Jelas Ibu Ayah ya, ini Mukhtar. Mukhtar yang terpilih. Apa lagi? Apa lagi perbahasan yang boleh kita bincangkan mengenai ikhtiar ni? Apa lagi boleh keluarkan apa-apa Ibu Ayah? Kalau saya tahu saya jawab insya-Allah. Ada lagi tak? Tak ada tak ada soalan ya? Tak ada soalan tak apa insya-Allah ya. Jadi ikhtara, yakhtaru, ikhtiaran, ikhtiar adalah masdar. Bab ifti'al maksudnya, asal maksudnya pilih. Tapi dalam bahasa Melayu kita sebut ikhtiar ni usaha. Usaha tu macam mana? Usaha selepas ada banyak jalan, kita pilih. Kita pilih, maka baru itu jadi ikhtiar dengan nama usaha. Setelah kita buka jalan banyak-banyak. Dan Muhammad Al-Mukhtar, Al-Mukhtar juga adalah nama Nabi Muhammad SAW. Maka kalau bagi nama anak Mukhtar pun bagus. Masya Allah ya. Okey, kita terus last. Mungkin tak panjang kuliah kita petang ni. Habis cepat ni insya-Allah. Okey, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tawadhu'. Okey, tawadhu'. Saya tulis sekejap. Dia daripada fi'il madhi tawadhu'a, mudhari'nya yatawadhu, masdarnya tawadhu'an. Tawadhu'an. Okey. Ibu Zaitun Mukhtar. Mukhtar adalah isim dulu boleh duduk Ibu. Isim fa'il boleh, isim maf'ul pun boleh.
Mukhtar itu ibu Zaitun boleh isim fa'il, isim maf'ul. Ikhtara yakhtaru ikhtiaran fahuwa mukhtarun. Cuma kalau isim fa'il asalnya muhtagirun, mufta'ilun, muhtagirun, jadi mukhtar. Kalau isim maf'ul ukhtira yukhtaru ikhtiaran fadzaka mukhtarun juga, tapi asalnya muhtayarun, mufta'alun. Dua-dua sebutan sama ibu Zaitun. Mukhtarun isim fa'il pun begitu, isim maf'ul pun macam tu. Boleh ibu Zaitun, boleh ya, insya-Allah, masya-Allah. Okey ibu ayah, tengok tawadhu'a. Tawadhu'a bab tafa'ul. Huruf asalnya waw dad ain. Waw dad ain. Ibu ayah dalam bahasa Arab apa dia maksud wadhu'a? Wadhu'a antara maksudnya meletak. Meletakkan. Ibu ayah kalau kita letak ke bawah ke letak ke atas? Biasanya kalau kita letak dia akan jadi benda tu ke bawah ke atas. Kalau kita letak satu benda, dia meletak. Mestilah benda tu betul-betul benda tu berada di atas permukaan. Betul-betul atas satu permukaan. Okey. Dia meletakkan nasi, dia meletakkan beras ke dalam satu periuk. Periuk tu mesti diletakkan, walaupun letak periuk tu ke atas para, tapi dia mesti bahagian betul-betul atas para tu. Nak kata kalau kita kata meletak, maksudnya yang paling bawah lah, senang cerita. Okey. Boleh goyahnya letak tu maksudnya yang paling bawah. Kalau atas kita tak panggil, kita panggil letak juga, letak di atas, tapi letak di atas pun mesti kena pada permukaan atas tu. Dia tak boleh atas lagi. Jadi saya terangkan tak apalah, wadhu'a maksudnya letak. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, kalau tawadhu', macam mana tawadhu'? Tawadhu' ni maksudnya meletakkan, merendahkan diri kita ke bawah. Maksudnya membumi lah, membumi. Tawadhu' ni membumi, merendahkan diri. Daripada wadhu'a tu maksudnya letak. Kita letak dekat atas kan, tapi bukan maksud atas tu tinggi. Atas tu maksudnya permukaan yang paling bawah pada yang atas tu. Macam mana dengar Contohlah. Okey. Okay, kita ada satu. Okey. Kita ada, tak apa, saya tak pernah lukis Ada satu rak, satu para. Ada 1, 2, 3, 4 tingkat. Kita letak paling atas sekalipun, walaupun kita letak paling atas, ni ada bawah lagi, letak paling atas pun, tapi boleh tak dia berada di atas daripada ni? Mesti, walaupun letak paling atas, tapi dia mesti kena paling bawah paling atas ni kan? Dia mesti ada kat sini. Dia tak boleh atas ni. Ada graviti, tak boleh atas ni. Dia mesti, walaupun letak paling atas, tapi dia tetap membumi kat sini. Tempat yang paling bawah yang dia boleh ni. Faham tak ibu ayah maksud saya? Itu maksud letak. Faham kan? Itu maksud letak. Walaupun kita letak dekat paling atas sekali, ini ada bawah lagi. Letak paling atas, tapi dia tetap tak boleh lepas daripada sini. Mesti ini dia punya had dia ni. Faham itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi macam mana pun tawadhu' ni betul ke permukaan, dia mesti ada kat permukaan walaupun tempat paling tinggi. Tak nampak rupanya. Tak nampak rupanya tadi. Macam tu. Nampak ya, ada 4 tingkat ni. Ada 4 tingkat, dia mesti kat permukaan juga. Itu tu letak tawadhu'. Kalau tawadhu' maksudnya dia merendahkan diri dia. Walaupun dia tu satu orang yang sangat bijak, satu orang yang alim, satu orang yang kaya, apa saja kelebihan-kelebihan berkedudukan, tapi dia tawadhu', dia merendahkan diri dia. Saya geram tadi tengok satu video. Geram juga saya, ada orang kaya tu. Ada satu orang kaya, dia kata orang yang, Allah Akbar, kesian tengok ya. Dia kata yang kibar-kibar berdiri putih ni tu pemalas, tak nak usaha tu. Saya kata dia tu, usaha ni ikhtiar. Ikhtiar ni selepas dah habis usaha dah habis pilihan, itu pilihan ni ada ikhtiar lah juga tu, walaupun kibar berdiri putih. Dia kata kibar berdiri putih ni pemalas. Astagfirullahaladzim, kita tak ada kat tempat orang tu, kita tak tahu. Jadi biarlah tawadhu', biarlah merendahkan diri kita, letakkan diri kita ni rendah. Harta yang ada pada kita bukan kita punya, ilmu yang ada pada kita bukan kita punya.
Kita tawaduk, wadu'an ni rendahkan, letak betul-betul dekat bawah tempat kita ni, membumilah kita kata. Apa lawan pada tawaduk ibu ya? Lawan pada tawaduk adalah takabbur. Takabbara ya takabbaru, takabburan, takabbur. Takabbur dengan sabdu pada ba, takabbur. Kita sebut takbur kan, lebih tepat takabbur. Okey, takabbur maksudnya membesarkan diri. Tawaduk merendahkan diri. Takabbur dengan sabdu pada ba, takabbara ya takabbaru, takabburan, fahuwa mutakabbirun. Maksudnya menyombongkan diri, membesarkan diri. Tak layak pada manusia untuk takabbur. Tak layak pada kita untuk takabbur. Boleh goyah ya? Okey, jadi ini maksudnya tawaduk. Tawaduk merendahkan diri. Okey, insya-Allah ibu ya. Boleh ya? Ini tiga perkataan ra'iyah, ikhtiyar dan tawaduk. Tawaduk ni kita tahu dalam bahasa Arab. Cuma nak tahu kenapa dia panggil tawaduk? Kerana rendahkan diri kita. Okey, saya buka satu lagi perkataan ni ibu ya. Siapa? Okey, Pak Johan kata maudhu'. Bagus. Maudhu' hadis maudhu', hadis maudhu', hadis palsu. Maksudnya hadis yang dibuat-buat. Itu maksudnya dibuat-buat. Hadis maudhu', hadis yang dibuat-buat, hadis palsu. Boleh baca faham ya insya-Allah. Itu makna maudhu'. Okey. Hadis yang paling rendah darjat dia. Hadis palsu, hadis yang paling rendah darjat dia. Itu hadis palsu, hadis maudhu'. Okey. Ada soalan tak ibu ya? Pak Johab jelas tadi Pak Johab jelas tak? Mana maudhu' tadi jelas tak? Tapi nak lebih detail kena belajar mustalah hadis lah. Itu. Saya tak ajar itu. Tapi nak bagi tahu maudhu' daripada wadu'an juga. Wadu'an kan rendah, meletakkan tempat rendah. Maka maudhu' yang paling rendah dia tadi. Meraihkan, bagus. Meraihkan. Meraihkan. Bagaimana, apa maksud meraihkan? Okey. Bagus. Meraihkan tadi berkaitan dengan atas ni ya. Meraihkan. Bagus. Soalan akhir Zahirul Arash bagus. Meraihkan maksudnya memberi jagaan, memberi layanan, memberi jagaan, memberi hak yang sepatutnya. Itu meraihkan. Dia ada hak dia. Dia ada hak yang kita kena beri hak kepada dia. Itu meraihkan. Boleh tak akhir Zahirul Arash? Macam ra'iyah ada hak yang Allahu Akbar. Tunjuk saya. Macam ra'iyah ni. Ini masuk dekat Shopee ni masuk ni. Maklumlah dah tahu beli barang sikit-sikit pakai Shopee, sikit-sikit masuk Shopee. Okey, meraihkan maksudnya ra'iyah ni yang kena raih, yang dijaga hak dia. Maka kalau meraihkan, memelihara hak satu orang. Itu meraihkan. Dia meraihkan seseorang, maksudnya dia sedang menunaikan hak orang tu patut dapat hak dia. Ada tetamu datang, kita meraihkan dia, kita menunaikan hak tetamu tu. Itu maksud meraihkan. Boleh ya, insya-Allah. Akhir Zahirul Arash. Okey, masya-Allah. Okey, boleh saya buka satu perkataan selain daripada ni untuk kita bincangkan. Kalau ada satu perkataan boleh tulis. Kalau sesuai kita bincangkan. Kalau memang perkataan tu memang kuliah. Okey, Ustazah Nur Iman. Kuliah. Kuliah. Kuliah ni saya tak pasti pasal kita mesti ingat kuliah dalam bahasa Arab kan. Kuliah. Okey, nanti bagus. Itu nanti saya cari. Itu nanti saya cari kuliah tu pasal bahasa Arab kuliah kan. Keseluruhan kuliah. Tapi nanti kita tengok. Okey, bagus Ustaz saya. Kuliah ya. Kita masuk dalam kita punya perbahasan kuliah. Okey, apa lagi? Kuliah kita tak bincangkan sekarang. Nanti kita bincangkan dalam terusnya. Kalau sesuai. Kuliah. Okey, lagi? Apa lagi ibu ya? Kita ada masa lagi? Boleh kongsikan? Syukur kita dah biasa. Syukur tu berterima kasih lah. Syukur tu memang kita tahu bahasa Arab. Syukur memang kita tahu itu bahasa Arab. Jadi kita tak bincang lah ya. Syukur tu memang maksudnya berterima kasih. Okey, apa lagi? Ada lagi tak ibu ya? Perkataan lain yang kita dah bincang ada tak? Tak apa, kalau tak sesuai saya kata tak sesuai lah. Kuliah tu nanti kita masuk dalam perbahasan yang akan datang insya-Allah. Syukur maksudnya berterima kasih. Lagi yang lain? Tak ada Okey, tak ada tak apa, nanti saya fikirkanlah.
Ibrah, okey. Ibrah tu bahasa Arab ibu ya. Ibrah tu memang bahasa Arab. Okey, kita ambil iktibar. Bagus. Ibu Masnah bagi ibrah. Bahasa Melayu sebut iktibar. Ibrah kita tak guna bahasa Melayu. Kita guna iktibar. Ambil iktibar. Ibrah tu bahasa Arab juga ibu ya. Ibu kata warisan. Okey, warisan nanti kita bincang. Bagus, warisan. Kuliah warisan kita bincangkan pada masa akan datang insya-Allah. Tapi sekarang ni ibrah. Kita ambil perkataan ibrah. Ibrah ibu ya. Ibrah ni daripada ain bara. Ain bara. Okey, ibrah. Ibrah ni daripada perkataan iktibar. Kita gunakan bahasa Melayu iktibar. Apa maksud ibrah? Ibrah ni maksudnya pengajaran. Ibrah maksudnya pengajaran. Okey, cuma dalam bahasa Melayu kita banyak guna perkataan i'tibar daripada i'tabara. I'tabara mudhari'nya ya'tabiru. Ya'tabiru masdarnya i'tibaran. I'tibaran. Okey. Nampak ibu ya? I'tabara ya'tabiru i'tibaran. Okey. Jadi perkataan ibrah yang ibu Masnah tulis, ibrah saya tulis kat sini ya, dekat komen. Ibrah macam tu. Ibrah maksudnya pengajaran. Jadi kita biasa tak kita sebut perkataan i'tibar, ambillah i'tibar. Kan ambillah i'tibar ke kita kata ambil ibrah. Ibrah ni memang ada kita guna tapi itu memang nampak Arab dia. Tapi i'tibar ni orang Cina pun guna, orang India pun guna. Dia orang tak guna ibrah. Ibrah ni bahasa agama, bahasa Islamik. Tapi kalau bahasa Melayu yang umum orang kata ambil i'tibar. Betul tak ibu ya? Orang Cina dia kalau buat karangan kat sekolah guna tak perkataan i'tibar? Ambillah iktibar kan dengan K, I-K, iktibar. Betulnya i'tibar. Apa huruf asalnya? Ain bara. Maksudnya apa? Maksudnya pengajaran. Jadi ambillah i'tibar. I'tibar ini dalam bahasa Arab. Jadi yang ibu Masnah kongsikan ibrah itu, ibrah juga bahasa Arab dan digunakan dalam bahasa Melayu tapi tak banyaklah. Cukup tahu kita kata ibrah itu pengajaran. Pengajaran, tauladan sama je. Pengajaran, tauladan, apa-apalah yang sesuai dengan mana. Kita kena ambil tauladan. Kita kena ambil pengajaran sama je. Tak ada masalah. Boleh goyang semua insyaAllah? Okey, setakat itulah insyaAllah ya. Jadi hari ini kita bincang 3 perkataan asal yang kita bincang tadi dan satu tambahan iaitu i'tibar. Mudah-mudahan bermanfaat pada ibu ayah semua insyaAllah. Okey. Boleh setakat itu saja insyaAllah ibu ayah ya. Boleh ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.